ketakutan kepada Dajjal. Kita dengar cerita pasal fitnah Dajjal tu nampak macam tak ada harapan. Kalau kita melalui waktu itu, kita rasa memang kita tak selamat. Sedangkan Nabi pun sama. Nabi pun dia minta jangan hidup di zaman Dajjal. Sebab keadaan yang sangat dahsyat. Nabi ni, Dajjal ni memerintah tak lama, 40 hari sahaja. Tak lama tapi lama sebenarnya sebab 40 harinya tak sama dengan hari biasa kita kan. Jadinya lama lah, lebih kurang berapa ratus 400 lah lebih kurang 400 hari kalau tak silap, kalau dikira lah matematik dia tu dah tak sama sebab dia sehari, hari pertama Dajjal memerintah dia sama macam setahun, so 365. Okey, kemudian hari yang kedua Dajjal memerintah, dia punya lama tu, waktu hari kedua tu sama dengan sebulan. Sebulan maknanya 30 hari lah, panjang masa sehari tu. Fiqh waktu itu pun dah berubah macam mana nak solat semua dah tak sama. Kemudian hari ketiga Dajjal memerintah, lamanya seperti seminggu, maknanya 7 hari lah. Kemudian hari ke-4, ke-5 sampai ke hari 40 barulah dia punya sehari sama macam kita 24 jam. So maknanya kalau kita kira 365 tambah 30 tambah dengan 7 itu pun dah 400 kan, 400 lebih hari lah. Dalam keadaan itu dia memerintah seluruh pelosok dunia, tidak ada tempat yang dia tidak masuk. Okey. Apa kaitan dengan surah yang kita baca? Kenapa kita mewajibkan diri kita untuk membaca surah Kahfi? Kita jadikan satu kewajipan. Saya pun pesan ke anak-anak saya, sebabnya kita hamba Allah tak mampu. Kita kena minta bantuan dengan Allah sepenuhnya. Okay, di dalam surah Kahfi ni kalau kita baca dia punya terjemahan, siapa dah pernah baca? Saya rasa insyaAllah semua dah pernah baca terjemahan daripada ayat pertama hingga ayat 110. Saya suka baca banyak kali. Di dalam surah Al-Kahfi dia menceritakan berbagai fitnah di dalam ni fitnah tentang kekayaan, kemudian fitnah tentang ilmu, yang dialog Musa dengan Khidir. Musa dah tak boleh tahan lah dengan Khidir ni. Khidir ni dia punya arahan dia tu, orang kata kalau kita tengok tak masuk akal lah, kenapa mesti nak buat macam tu. Musa tak boleh sabar lah dengan dia. Itu ilmu lah, cerita tentang ilmu. Kemudian cerita tentang Zulkarnain, bagaimana Zulkarnain memerintah, dia prinsip hidupnya hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi pemimpin yang sangat adil. Sebab dia cerita tentang fitnah kekuasaan lah. Kalau zaman sekarang bila kita jadi pemerintah susah nak dapat yang adil. Tapi dalam Kahfi menceritakan tentang Zulkarnain. Jadinya kaitan dengan surah Kahfi yang kita baca ni, Dajjal ni bila dia datang nanti, dia akan menyesatkan kita dengan ilmu, dengan kekuasaan dia, kemudian dengan kekayaan dia. Dia kan banyak nanti bawa makanan, bawa emas. Itu yang takut tu. Sebab kita ni kalau kita tengok lah zaman-zaman sekarang macam perlawanan bola lah contoh perlawanan bola tu kan kita bayar kan tiket kan, jadi bergaduh kan. Nampak tak benda tu, benda yang berbayar pun orang berebut-rebut, bergaduh, marah. Dia kata tak cukup tiket bola, 21,000 tempat dia dah bagi dekat konsert yang siapa daripada penyanyi tu. Marah macam tu. Benda yang bagi kita nampak bodoh. Tak salah pun sebenarnya kita nak minat bola kan. Setiap orang ada hobi, kesukaan masing-masing. Tetapi asalnya baik, sukan ni untuk penyatuan hati, penyatuan dua negara lah dikatakan gitu. Tapi akhirnya bergaduh. Dekat Facebook ni tulis macam-macam. Cakap itulah ini, bahasa yang diguna tu sangat-sangat menjelikkan lah orang kata. Itu baru benda yang dibayar, berebut. Bukan murah, kita beli tiket bola bukannya murah sekarang, harga mahal. Itu pun berebut, apalagi kalau Dajjal datang membawa sesuatu yang percuma. Takut juga ni barang kemas. Orang perempuan ni paling bahaya. Dia nampak barang kemas, dia sukalah barang kemas kan. Kita ni barang kemas kat dunia ni mahal harga pun kita rasa nak beli, sanggup kumpul duit simpan sebab nak beli emas. Apalagi benda yang percuma, besar-besar emasnya, macam-macam lah, yang bentuk lipan, yang bentuk apa benda pulut panggang, tak apa nama orang bagi tu semua ada nanti. Tu yang kita takut dia buat fitnah kekayaan. Okay, so di dalam surah Kahfi ni yang menjadikan kita satu amalan harian, dia jadi zikir. Sebab ayat Quran ni dia adalah satu doa.
Kemudian ada satu syifa, ada amalan-amalan tertentu kalau kita sakit kita baca yang ini dia jadi syifa. Ada amalan-amalan tertentu yang menjadikan zikir, apa-apa saja. Surah Al-Fatihah pun sama kan, kalau kita baca dia jadi satu doa, sebenarnya jadi syifa, jadi zikir harian. Surah Kahfi kaitan dengan Dajjal tu, dia ada kisah dia tau. Nombor yang pertama, dia menceritakan tentang sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh ni, kita tengok ayat 28, muka surat 297. Okey, saya baca terjemahan saja ya. Okey, terjemahan ayat 28, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Maknanya Allah suruh kita cari orang yang baik-baik berdampingan. Dia mengharapkan yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Orang macam inilah yang kita perlu rapat kan. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Mentang-mentang lah orang tu miskin, tak nak kawan dengan dia. Dia soleh tapi miskin pula. Naik motor cabuk je pergi surau. Kita tak naklah kawan dengan dia sebabnya tak memberi manfaat pun dengan orang macam tu. Nanti nak minum pun kita kena belanja dia. Tu jangan macam tu. Kita ambil dia punya kesolehannya. Berdamping dengan orang macam tu, kita akan dapat dia punya wangi. Kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan dapat tempias wanginya. Kalau kita berkawan dengan pengutip sampah, kita akan tempis dengan bau sampahnya. Macam itulah seolah-olahnya ya. Okey. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai. Jangan kawan dengan orang yang lara daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Pilih kawan yang baik. Bila kita pilih kawan yang baik, insya-Allah kita pun akan jadi baik. Kawan ni dia memberi pengaruh. Kalau baik, jadi baik. Kalau tidak, tidak. Sebab tu anak-anak kita di sekolah kita sangat risau. Kadang kita pelik anak yang, terutama yang kecil-kecil lah yang baru masuk tadika, anak ke cucu kan. Bila dia balik tu, ada je perkataan baru yang dia bawa masuk dalam rumah. Perkataan yang elok kita sukalah, masalahnya banyak yang tak elok. Biasa benda tu, cakap benda tak elok. Lepas tu dia ajar pula nanti adik-adiknya dekat rumah tu yang masih belum sekolah ngikut. Itu dia pengaruh kawan. Merokok budak-budak sekolah menengah, kalau yang merokoknya pun sama pengaruh kawan. Anak kita tak merokok, tiba-tiba jumpa pula rokok dalam beg. Macam arwah bapak saya dululah, arwah bapak saya garang, dia tak pernah merokok. Abang saya sekolah asrama dulu, buka beg ada rokok. Macam tu. Padahal kita tak ajar. Tapi pengaruh kawan sebenarnya duduk di asrama, tak terkawal benda tu. So, pilih kawan yang baik supaya insya-Allah kita akan jadi baik. Cari kawan yang suka pergi ke majlis agama, cari kawan yang suka ke majlis keraian yang memberi manfaat lah, majlis ilmu. Sekarang banyak program-program yang diadakan dekat dalam Google tu, sama ada bersemuka ataupun yang online macam kita ni pun sama. Kita duduk di sini, walaupun kita ni duduk di grup yang ini, dalam hati kita ni, aku ni taklah sebaik mana. Tetapi insya-Allah bila kita dah setiap hari mendengar, dia akan masuk di dalam jiwa kita, maka Allah akan memberi kita satu keterbukaan, hidayah tu akan masuk cepat, masuk. Akhirnya kita menjadi orang yang lebih baik. Setiap hari kita akan dapat memperbaiki diri. Kasih sayang Allah, kita damping orang baik, maka kita akan dapat. Bila amalan kita, bila kita jadi baik, insya-Allah amalan kita pun baik menuju ke akhirat. Itu yang nak membantu kita daripada fitnah Dajjal. Amalan-amalan tertentu yang menyebabkan kita jauh daripada dia. Kita solat, kita jaga. Benda tu akan mengelakkan kita daripada terpengaruh, tergoda dengan Dajjal laknatullah. Okey, kemudian dalam surah Al-Kahfi lagi ada cerita tentang Allah kata janganlah kita nak ikat dengan dunia. Dunia tu dunia saja. Janganlah sampai tak boleh tidak ni aku mesti dapat, yang tak ada. Dunia kita memang cari seadanya sebab kita perlu cari dunia, sebab kat kehidupan kita kena ada komitmen, ada perlu cari nafkah dan sebagainya. Tetapi janganlah mempertuhankan dunia. Tengok pada ayat yang ke-45, ayat 45 muka surat 298. Okey, ayat 45 terjemahannya dan kemukakanlah kepada mereka misal perbandingan kehidupan dunia ini samalah seperti air yang kami turunkan dari langit.
Sekarang ni hujan kan, air yang turun dari langit, lalu bercampur aduklah tanaman di bumi antara satu sama lain dan kembang suburlah ia. Saya tak payah siram saya punya pokok limau kat luar tu sebab dah bila dia hujan je hijau aja daun-daun kan. Okey, suburlah ia disebabkan air itu. Okey, dah dapat air maka tanaman akan jadi subur dan menghijau. Kat Mekah pun katanya sekarang dah hijau kan sebab hujan lebat itu kan. Okey, kemudian menjadilah ia kering hancur ditiup angin. Dan ingatlah adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maknanya dunia ni dia sementara sahaja. Dah cantik-cantik, dah pokok kita tadi subur, tanam serai, tanam cili, semua subur sebab musim hujan. Tiba kena musim panas, habis mati layu. Siram pun tak jadi rupanya. Tanah jadi keras. Itulah dia perbandingan dunia ni kita cari seadanya sebab dia tidak akan kekal. Yang kekal hanyalah di akhirat. Cari dunia untuk akhirat. Cari duit banyak-banyak untuk apa? Untuk akhirat. Kita menafkahkan untuk keluarga, dapat pahala. Kemudian kita bersedekah, dapat pahala. Kan? Kita belanja kawan makan dengan duit tu dapat pahala. Itu setiap apa yang kita keluarkan, keuangan kita tu untuk memberi manfaat kepada ahli keluarga kita, untuk memberi manfaat kepada jiran-jiran kita, itu semua Allah simpan akan menjadi segunung harta yang lebih banyak di syurga nanti. Itu macam itulah. Maknanya kita cari duit bukan kerana hawa nafsu kita, tetapi untuk orang kata menafkahkan kepada mereka yang berhak. Macam kita kalau ibu bapa untuk anak-anak lah. Kemudian bila dah selesai, dah cukup keperluan di rumah, kita tengok pula kita punya ahli keluarga yang lain, adik-beradik, pakcik, mak saudara, sepupu sepapat, ada yang susah ke tidak. Dah tak ada semua tu, kita cari pula jiran tetangga. Dah tak ada jiran tetangga, barulah kita cari taman sebelah sana, taman yang sebelah ujung sana, cari orang-orang yang macam tu. So menafkahkan harta kita. Kita ni orang kata mencari harta bukan untuk mengkayakan diri sendiri tetapi untuk mengkayakan orang lain. Okey, itu baca. Kemudian ayat yang seterusnya kisah tentang tawaduk. Tawaduk, jangan sombong. Ayat yang ke-69, ayat 69, muka surat 301. Muka surat 301, ayat 69, Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku, insya-Allah, orang yang sabar dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Maknanya, kalau kita baca Nabi Musa tu, dia punya sabarnya tu, kita tengok tak masuk akal lah. Baca kisah dia ni macam ni, macam mana boleh jadi gitu kan. Kita kalau tengok macam drama Melayu sendiri pun samalah. Drama Melayu, orang-orang yang kena buli, isteri-isteri yang teraniaya, kita tengok, bodohnya, kenapa kau tak nak lawan, macam kita rasa geram, kita yang menonton drama tu kita jadi marah kan. Tapi sebenarnya bila orang tu dah ada sifat sabar dalam diri dia, Allah akan bagi dia lebih lagi kesabaran. Dari segi kajian sains, dia ada dekat satu otak kita ni, saya tak ingat apa nama dia. Semakin kita sabar, dalam otak tu dia akan merembeskan lagi benda tu. Benda tu bila dirembeskan, makin kita sabar. Sebab tu biasanya orang yang baru belajar nak sabar, mula-mula dia rasa susah. Sebab dia dah biasa, ada orang yang jenis suka marah kan. Kita suruh dia sabar, dia tak boleh. Kita ajarlah dia ambil uduk dulu. Kalau dalam keadaan pergi duduk lah. Kalau duduk kau baring lah. Kalau baring kau tidur lah. Hilangkan benda tu. Lama-lama nanti dia akan, tak sangka lah, umur dulu, masa umur 20 rasanya macam hot temper. Bila dah 30 rasa dah okey sikit. Bila dah 40 dah malas nak layan. 50 reda aja. Dia mungkin orang akan kata faktor umur, tetapi tidak. Sebenarnya latihan yang kita bersabar tu, Allah akan jadikan kita makin sabar, makin sabar. Dia ada benda yang hormon rahsia Allah kan. Allah cipta otak kita, kat dalam tu ada benda-benda lah. Hormon kemalasan pun ada kat situ, hormon kerajinan pun ada, semua ada. Yang adrenalin lah, macam-macam lah dekat dalam tu, tenaga. So kalau kita sabar sekali, dia akan bagi lagi sabar. Tu yang kita tengok orang sabar ni nampak macam bodoh. Bodohnya tak nak melawan, geram aku kalau jadi dia. Mesti kita tengok drama Melayu macam tu. So sifat sabar kita ni lah yang boleh melawan fitnah dan dajjal. Okay, Kemudian yang terakhir, cerita tentang ikhlas dekat dalam surah Kahfi pada ayat yang ke-95. Ayat yang ke-95, muka surat 303. Okay.
Dia menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik dari bayaran kamu. Maknanya Allah bagi kita sesuatu itu lebih baik daripada nilai keuangan yang kita dapat. Duit kita dapat habis. Tetapi bila Allah bantu kita akan selama-lamanya. Oleh itu bantulah daku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Okey. Dalam hidup ni, ialah kita bila kita baca ayat Quran tadaburnya dalam kehidupan seharian, kita tidak dapat lari daripada mendapat upah. Semua orang pergi keluar bekerja, keluar pagi, balik malam sebab nak mendapat upah. Kita bekerja mesti dapat upah. Itu hukumnya haruslah. Sebabnya kita memerlukan keuangan yang kukuh lah untuk menyara kehidupan. Tetapi niat tu ikhlas kerana Allah. Jangan aku kerja nak duit je. Bila nak duit saja dia tak ikhlas kerja, itu yang di dalam sistem tempat kerja tu tak bagus. Berlakunya perselisihan dan sebagainya lah. Hasil kerja tak cantik. Jadi bila kita ikhlas dalam segenap lapisan, kita dapat duit pun kita rasa cukup. Kita gembira dengan keadaan semasa. Tekanan di tempat kerja ada, tetapi bila kita ikhlas, benda tu Allah akan bantu. Allah akan selesaikan. Tapi kalau kita kata kita kerja nak duit aja, tidak, dia tak akan mendatangkan hasil yang memuaskan hati. Kita sendiri pun tak puas hati sebenarnya. Kita bila ikhlas, dapat upah dan kita kerja dengan ikhlas, dalam hati kita pun kita akan rasa reda. Kita melalui setiap hari itu dengan keadaan yang tabah dan berani. Keadaan tu hanya kita je yang tahu. Setiap orang ada masalah sendiri di tempat kerja. Tapi bila dia ikhlas, insya-Allah Allah akan turunkan juga orang-orang yang ikhlas bersama-sama dia untuk membantu dia. Mungkin kerja dalam satu pasukan dan sebagainya lah. Okey. Itulah tazkirah saya sikit tentang yang ni. Sebab tu kita kena amalkan. Ingatkan anak-anak cucu kita, jangan malas. Paling-paling bodoh, baca ayat 1 hingga 10 lah. Paling-paling malas lah tu. Bacalah ayat 1 hingga 10. Tak apalah. Kalau tak nak yang baca sampai habis. Okey, so insya-Allah saya teruskan dengan doa lah ya. Dah habis tazkirah. Saya teruskan dengan bacaan doa. Seperti biasa saya suka baca doa dalam bahasa Melayu supaya kita lebih memahami lah. Okey, insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Limpah anugerah dan kurnia, Tuhan yang apabila hamba-hambanya menadah tangan berdoa sudah memadai. Tuhan yang Maha Suci zat dan sifat-sifatnya lagi Maha Esa. Tuhan yang tiada saingan baginya dan tiada pula yang serupa. Tunggal yang Maha Tunggal, kekal sedia, tiadalah permulaan dan tiada kesudahan. Kepadanya sahaja ditumpukan segala pengharapan dan tiada yang lain lagi tempat pegangan. Tuhan yang kepada kuat kuasanya sahaja bersandar makhluk-makhluk sekalian. Dengan limpah kelebihannya pula dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang memohon petunjuknya. Kami memohon kepadamu ya Allah, dengan berkah segala nur-Mu yang maha suci, yang menghapus segala syak dan keraguan di hati. Kami juga memohon kepadamu dengan berkah kemuliaan Nabi Muhammad, Nabi yang lebih dahulu dijadikan tetapi dibangkitkan di akhir sekali. Ya Allah, kami bermohon agar bebaskanlah kami dari tawanan nafsu dan penyakit-penyakit jiwa. Tentukan supaya kami dapat mencapai segala cita-cita seperti yang kami ingini. Elakkanlah kami dari gelap hati. Jauhkanlah kami daripada malapetaka. Jangan jadikan kami daripada golongan manusia yang dapat ditawan oleh hawa nafsu semata-mata. Kurniakan kami keyakinan yang sempurna, umpama buah-buahan yang berguna di sepanjang masa. Hapuskan daripada kami segala jenis cacat dan dosa. Lindungi kami semua dari keaiban, kelemahan, jemu dan gelisah dalam menghadapi tugas yang mulia. Curahkan dalam hati kami perasaan mudah dan reda melakukan kerja kebajikan yang berpahala. Limpahkanlah seluruh kurnia-Mu kepada sekalian jemaah yang turut serta. Kepada mereka kurniakan rahmat dan keampunan, kerana tiada yang berkuasa melainkan Dikau sahaja.
Ya Allah, Dikau berjanji akan menyediakan suatu martabat khas dan kelebihan istimewa pada setiap doa. Tiap-tiap yang berharap kepadamu dalam keadaan sentiasa menunggu mengharap kurnia. Sesungguhnya kami memohon akan limpah kurnia kemurahanmu yang sempurna. Tentukan akan tetap berjaya apa-apa yang kami harapkan semuanya, Ya Allah. Ya Allah, elakkan kejadian huru-hara dan perbaiki lagi urusan memerintah dan rakyat jelata. Kurniakan ganjaran yang besar kepada pihak yang menganjurkan perjumpaan pada hari ini dan semoga berbahagialah dia. Jadikanlah negara ini dan negara-negara Islam seluruhnya di dalam keadaan aman damai serta makmur. Cucurkan hujan rahmat mengalir kepada kami yang meliputi dan merata. Selindungi cacat cela, kelemahan dan kecuaian kami. Demikian pula atas daya usaha tenaga kerja dan pendengar yang budiman lagi setia. Kurniakanlah sebanyak-banyak rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas kaum keluarga, para sahabat dan zuriat di belakang mereka. Rahmatikanlah kehidupan kami, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kesesatan, Ya Allah. Teguhkanlah jiwa kami ke jalan yang lurus, Ya Allah. Kurniakanlah kami sebaik-baik kurnia di dunia dan akhirat, Ya Allah. Selamatkanlah kami, juga zuriat keturunan kami daripada azab dan siksaan api neraka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita serahkan kepada Puan Inul selaku moderator. Jazakillah khair al-fadilah Ustazah Khadijah atas perkongsian ilmu yang cukup jelas dan terperinci. Semoga ini memberi kefahaman dan manfaat buat kita semua pada pagi ini. Dan barang siapa yang menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan memudahkan satu jalan baginya ke syurga, insyaAllah. Dan saya mewakili Pak Musa, mohon maaf jika ada sebarang salah bicara daripada saya. Yang mana yang sempurna itu hanyalah milik Allah SWT, dan pihak pengurusan juga berdoakan kepada penaja pada pagi ini yang sudi mengajar slot kita pada pagi ini. Dan teruskanlah ke program seterusnya, iaitu bersama-sama dengan Al-Mu'allin Hafiz Ibrahim ya pada pukul 9 nanti. Dan Ustazah, kita tutup dulu, tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah kita Assalamualaikum. jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rija. Terima kasih.